Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Wa ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, asyukurillah, syukur ya Allah. Syukur di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi kali ini dan kita akan teruskan perbualan kita, perbincangan kita daripada buku Penawar Bagi Hati. Buku yang sangat bagus sahabat-sahabat, kalau boleh carilah, boleh didapati di PTS ataupun kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda, kerana buku ini sangat bagus. Dalam siri yang lepas kita dah sentuh sedikit tentang fungsi mata yang Allah Ta'ala kurniakan, dan seperti mana yang kita jelaskan di siri yang lepas, pastikan mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu boleh membawa kita kebahagiaan di dunia, bukan dunia saja, tapi dunia dan juga yang keduanya di akhirat. Jadi dalam siri lepas kita dah jelaskan mata ini fungsinya selain daripada untuk urusan dunia ialah kita nak gunakan mata ini untuk tujuan keakhiratan. Macam mana nak dapatkan nak jadikan mata ini sebagai satu kaedah untuk kita capai redha Allah Taala sampai mendapatkan kebahagiaan di akhirat ialah antaranya kita melihat kejadian ataupun ciptaan Allah SWT. Kita tengok langit, maka kita lihat kebesaran Allah. Kita lihat matahari, maka kita lihat kebesaran Allah. Kita lihat bintang, kita lihat kebesaran Allah. Dan kita lihat bulan, juga kita memuji kebesaran Allah. Kita lihat bumi, apa yang ada di atas bumi, semuanya itu adalah kaedah dan cara bagaimana kita nak jadikan mata kita turut beribadah kepada Allah SWT. Mata juga boleh beribadah sahabat-sahabat. Mata bukan tubuh badan kita yang lain saja, macam solat tu memang ibadah, tapi mata sendiri pun sebenarnya boleh kita buat ibadah. Allahu Akbar. Sebenarnya kaedah untuk masuk syurga ni banyak Allah Ta'ala sediakan. Mata kita duduk kita pergi dekat tepi pantai, kalau orang duduk dekat pantai, contohnya duduk tepi pantai, tengok air laut, tengok ombak, rasai angin yang sepoi-sepoi bahasa yang masya-Allah, yang menyeronokkan, yang menyegarkan. Allah Akbar, ya Allah, syukurnya, ya Allah, cantiknya, ya Allah, ciptaanmu, ya Allah, subhanallah, hebatnya ciptaanmu, ya Allah. Itu adalah ibadah. Jadi buat ibadah itulah mata kita. Dengan mata kita melihat itu, maka kita akan rasa, kita dapat lihat, kita dapat maknanya menyedari, memahami, ya Allah, hebatnya ciptaan Allah SWT dengan mata kita. Baik, hari ini kita sambung sahabat-sahabat daripada buku ini. Selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, melihat langit, bumi dan sebagainya, selain daripada itu juga sepasang mata juga bertujuan untuk melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran, dan yang bestnya tuan-tuan, sahabat-sahabat, kita tengok Al-Quran ni tak baca pun dapat pahala. Subhanallah. Ambil je Quran, letaklah Quran dekat-dekat dengan kita. Alhamdulillah, saya ada Quran dekat saya ni, dah lama dah lusuh dah Quran ni. Tengok Quran pun subhanallah, pahala Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu saya sebutkan tadi, maknanya untuk dapat pahala ni sebenarnya mudah dan senang. Cuma kadang-kadang kita tak rasa benda tu. Kita tak rasa, kita tak sedar dengan nikmat Allah bagi. Tengok Al-Quran pun subhanallah pahala. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, lagilah banyak pahala dia. Baca pula, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Tadi tengok yang dibaca dapat pahala lagi. Allahu Akbar, mudahnya. Jadi kita letak dulu Quran ni, okey, dan kita balik pada buku kita ni. Jadi tengok Al-Quran dapat pahala, baca Al-Quran dapat pahala. Baca dengan keadaan macam mana? Melihat. Sebab itulah lebih bagus sebenarnya, kalau walaupun kita seorang yang hafiz, lebih bagus kita baca Quran dan melihat Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita baca Al-Quran saja dengan apa yang ada dalam pemikiran kita yang kita hafaz,
maka kita dapat pahala hafaz. Pahala membaca Al-Quran dan juga hafazan tu, insya-Allah Allah Taala juga bagi pahala. Tapi kalau kita baca melalui hafazan kita dan kita tengok pula Al-Quran, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu, maka itu juga dapat pahala. So pahala kita akan jadi berganda-ganda. Jadi mata ni Allah Taala buat, sahabat-sahabat, antara tujuannya adalah untuk melihat Al-Quran. Untuk melihat Al-Quran. Dan jangan terlihat saja, lihat, baca. Jangan baca saja, baca, faham. Jangan faham saja, amal. Jangan amal saja, sebarkan. Inilah apa yang saya buatkan, usaha yang kerdil ini, usaha yang sedikit ini, ya, maknanya cuba untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, ya, maknanya supaya apa? Supaya ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada saya sedikit sebanyak dapat dikongsikan dengan sahabat-sahabat semua berdasarkan sedikit sebanyak kefahaman yang saya ada. Jadi Quran kena tengok. Kalau boleh tengoklah Al-Quran sehari-hari. Kalau boleh bacalah Al-Quran. Walaupun satu ayat sehari pun bacalah Al-Quran. Sebab apa? Kita nak pastikan bahawa mata kita ni sentiasa mengeluarkan ataupun memberikan faedah yang baik kepada kita, supaya mata kita ni supaya dapat buat benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh, benda-benda amal-amal soleh yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi pastikan selain daripada tengok langit bumi dan sebagainya, tengok juga Al-Quran. Sebab mata ni antaranya Allah Ta'ala buat, ciptalah untuk kita melihat Al-Quran. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Baik, selain apa tu nak tengok apa? Menuju ke masjid. Mata ada ni, janganlah sampai masjid pun tak nampak. Yang nampaknya pasar, yang nampaknya tempat kerja kita, yang nampaknya bisnes kita. Masjid tak nampak pun. Kalau lalu kat masjid buat-buat tak nampak je. Walaupun kadang-kadang lalu depan pintu masjid orang dah azan, buat tak tahu je. Jangan sahabat. Mata yang Allah Ta'ala gunakan tu, tengoklah masjid, tengoklah ke surau, tengoklah tempat-tempat yang boleh membawa keredaan Allah Subhanahu Taala. Masjid ni adalah tempat kita belajar. Masjid adalah tempat kita menuntut ilmu. Masjid juga adalah tempat kita bertemu dengan sahabat-sahabat, menyambung silaturahim. Maka mata tu yang ada tu, biarlah nampak juga masjid, walaupun kalau tidak mana setiap hari, walaupun tidak setiap waktu, maka kita kunjungilah masjid. Gunakanlah mata yang Allah Ta'ala bagi itu supaya kita dapat jalan yang jelas menuju ke masjid. Baik. Yang kedua, tempat menimba ilmu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, masjid ni di antara tempat yang kita boleh menimba ilmu pengetahuan. Baik. Namun faedah untuk dunia adalah seperti melihat perusahaan kita. Ini untuk dunia. Untuk dunia ni sebenarnya mata ni tak payah cakap pun tak apa, sebab dia pandai sendiri. Yang nak kena selalu cakap ni pasal akhirat. Sebab dunia ni bangun pagi kita dah tahu dah. Macam saya bangun pagi, selepas pergi solat subuh dan sebagainya, tahu dah mata dia nak guna untuk apa. Pertamanya untuk pergi tempat kerja. Nak kena drive, nak kena memandu kereta, mata kena terang, mata kena jelas. Kalau mata tak nampak, memang tak sampailah jawabnya ke musim tu. Jadi bangun pagi, gunakan mata untuk pergi tempat kerja kita. So drive lah kereta, tengok kiri, tengok kanan, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, jalan kita. Jalan, bila sampai simpan, tengok kiri, tengok kanan lagi, selamat, jalan lagi, alhamdulillah, akhirnya sampai ke pejabat. Bila sampai ke pejabat, nak buka pintu pejabat pun nak kena mata juga. Kena jelas mata kita, kalau tidak pun mungkin pergi buka pintu orang lain. Masuk pintu, masuk duduk, dan buka komputer, nak kena ada mata juga. Dan buka komputer, nak kena ada mata juga. Mata juga nak kena melihat. Nak buat apa? Hari ni apa tugasan ni? Hari ni contohnya macam saya nak siapkan artikel. So artikel, itulah fokusnya. Jadi mata itu, kalau orang yang bekerja, samalah mana pun sahabat-sahabat pergi bekerja di kilang ke, bekerja sebagai pemotong rumput ke, bekerja sebagai cikgu ke, bekerja sebagai kerani ke, sebagai bos di pejabat ke, apa semua kerja itu semuanya memerlukan mata. Jadi tak ada masalah. Itu memang pun di antara sebab, antara hikmahnya kenapa Allah Ta'ala ciptakan mata kita. Itu kegunaan mata. Itu semua orang boleh faham secara yang sangat mudah. Ia ibarat melepaskan diri daripada segala kesakitan seperti jatuh dan kemalangan.
dia juga boleh melepaskan kita. Mata ni juga boleh mengelakkan kita daripada terlibat dalam benda-benda yang menyakitkan. Contoh macam saya tadi lah cakap bila kita drive, kita kena tengok kiri kanan supaya tidak accident. Sebab kalau kita mata kita tak guna dengan betul, maka kita lintas dalam langgar je, maknanya kita tak peduli pun ada kereta tak ada kereta, kita jalan je terus, tak guna mata yang Allah Taala ciptakan, maka dia boleh menyebabkan kita terlibat dengan kemalangan dan kesakitan. Maka mata tu kena guna dengan cara yang betul lah. Kena guna cara yang betul. Seterusnya kita perlu mensyukuri nikmat mata, iaitu memeliharanya daripada segala yang haram. Dah Allah Ta'ala bagi, dah boleh dengan mata kita boleh buat kerja, dengan mata kita boleh bekerja, dapat duit, dapat gaji. Boleh setengah orang dengan gunakan mata dia boleh jadi kaya raya, jadi jutawan dan sebagainya. Maka sampai masanya kita kena bersyukur lah. Jangan tak bersyukur pula. Dapat mata, rasa macam kita lah hebat, sedangkan mata tu Allah yang bagi. Kan? Tak kenalah. Sombong lah tu orang panggil, takabur dah dengan Allah. Jadi sebab tu tak boleh, bila apa saja nikmat yang kita dapat melalui mata kita, maka kita kena syukur, ya Allah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala, Engkau bagi aku mata, ya Allah, yang terang benderang tengok dunia ini dan nampak macam-macam peluang yang ada. Aku gunakan mata yang aku dapat daripada Engkau, ya Allah, untuk mencari rezekimu. Maka Alhamdulillah aku kaya raya, maka aku bersyukur padamu, ya Allah. Kena bersyukur. Walaupun kita tak kaya raya, tak jadi jutawan pun kena bersyukur juga. Sebab segala nikmat itu adalah kurniaan daripada Allah SWT. Dan yang penting, cara kita nak syukuri nikmat Allah Ta'ala melalui mata ialah jangan buat benda haram. Kalau kita cakap kita ni bersyukur, tapi buat benda haram, itu penipu nama dia. Menipu tu. Cakap lain, buat lain. Cakap tak serupa bikin. Tak boleh. Tak boleh, tak kena. Kita kena buat benda yang selari dengan apa yang kita cakap. Cakap memang senang. Tapi nak buat yang payah. Contohnya. Jadi sebab itulah cara kita bersyukur selain daripada kata Alhamdulillah, antaranya ialah kita wajib mesti kena cari jalan macam mana pun untuk kita elakkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Contoh apa yang haram? Melihat perempuan yang bukan mahram, tengok perempuan yang seksi, itu haram. Janganlah tengok, jangan lebih-lebih. Tengok sekali tu biasalah kan. Terlintas depan mata, takkan tak nak tengok langsung. Bila dia tengok, oh Masya Allah, tak tutup aurat pula. Cubalah tundukkan mata kita supaya tidak terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Sama juga tengok orang lelaki yang tak tutup aurat pun tak boleh. Orang lelaki tengok lelaki yang tak tutup aurat pun haram. Perempuan tengok perempuan yang tak tutup aurat pun haram. Artinya itu merosakkan nilai mata yang dicipta oleh Allah Ta'ala untuk kita. Oleh sebab itu, kita mesti memastikan bahawa kita sentiasa menjaga mata kita daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang sekalian, itu sajalah renungan buat kita semua. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Jaga hati, jaga mata, hidup kita lebih sempurna, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam akhwah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.